Dan ini antara perkembangan terkini berkaitan dengan tanah runtuh di Bukit Tunku di mana Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathan Linggi berkata bahawa punca kejadian itu antara lain ialah disebabkan oleh kebocoran paip air bawah tanah dan siasatan bahagian forensik tanah runtuh. Cawangan Kejuruteraan Cerun Jabatan Kerja Raya JKR mendapati kebocoran paip bawah tanah telah menyebabkan ketepuan tanah yang tinggi sehingga mengakibatkan runtuhan berlaku. Perkembangan ini akan bawakan di astroawani.com sebentar lagi. Sementara itu, ini berita lain pula di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, baru-baru ini mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga di 4 negeri sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut bermula Selasa lepas. Di mana MET Malaysia dalam laman Facebook memaklumkan negeri yang terlibat ialah Kedah, Kelantan, Terengganu dan Sabah. Agensi itu turut menjelaskan cuaca berkenaan boleh mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Jadi kita nak berbincang perkara ini bersama dengan pakar kesihatan awam, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Prof. Datuk, kena bersama dengan kami lagi. Salam. Datuk, kalau kita mengambil kira kepada cuaca panas pada ketika ini khususnya di beberapa daerah dan juga kawasan di Kelantan dan juga Kedah contohnya, bagaimana impaknya terhadap aspek kesihatan dan kita juga memahami bahawa sekarang musim perayaan, orang ramai akan keluar ke rumah terbuka. Jadi apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan kesan? Adakah strok haba itu mungkin berlaku ataupun apa kesan-kesan sampingannya apabila kita berdepan dengan cuaca yang ekstrim seperti ini dan juga dalam masa yang sama mereka berjalan dan juga berkunjung rumah ke rumah? Ya, Zulfitri, sebagaimana dilaporkan suhu yang akan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius itu agak tinggi ya. Dan kita harap orang ramai tidak mengambil remeh ataupun mengambil ringan berkenaan perkara ini. Betul, pertama sekarang ini musim perayaan, kita banyak berjalan, kita banyak expose kepada luar. Kemudian pada masa yang sama ada juga jerubu. Jadi keadaan ini akan menimbulkan, kalau tidak kita kawal akan menimbulkan kesan kepada tubuh manusia. Maknanya orang yang terdedah. Pertama, mereka mungkin mengalami yang kita panggil kesan awal pendedahan kepada panas, haba. Mungkin merasa tidak sihat, merasa pening, merasa nak hitam. Dan kemudian mungkin akan melarat kalau dibiarkan pada tingkat stroke ataupun heat stroke ataupun stroke haba ya. Jadi di samping itu juga dia boleh mengganggu sistem-sistem dalam badan kita, terutama kalau golongan rentan ya, berisiko tinggi seperti golongan orang tua, kanak-kanak dan juga golongan yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, hypertension dan sebagainya ya. Dan satu juga yang kita nampak bahawa cuaca panas dan jerebu ini juga kadang-kadang boleh menyebabkan gangguan emosi kepada orang yang terdedah ya. For example, dia punya tahap kesabaran tu makin kurang ataupun kadang-kadang dia menjadi macam kekeliruan yang agak serius lah ya sebab cuaca ni. Jadi kita mesti mengambil langkah berjaga-jaga, protection daripada pendedahan dan juga jika kita mengalami simptom, kita mengambil langkah-langkah tindakan yang awal lah. Ya saya. Datuk, adakah itu bermaksud dalam tempoh mendatang ini klinik-klinik kesihatan akan kapasitinya sedikit sesak kerana impak cuaca panas ini? Dan mungkin Datuk boleh mengulas sedikit sebanyak mengenai kesannya cuaca panas kepada emosi. Tadi Datuk kata orang cepat marah, ramai yang agak sinikal dan anggap perkara ini biasa, tetapi sebenarnya dalam satu tahap kekeliruan dan sebagainya itu ada kesannya dalam aspek kesihatan juga. Mungkin kita dapat fahami juga dalam masa yang sama. Ya, betul. Yang kita lihat bahawa bila cuaca panas yang sekarang ni, bila orang banyak perdedahan, maka penyakit-penyakit yang ringan akan timbul. Misalnya penyakit saluran pernafasan, sakit tekak dan mungkin demam dan mungkin penyakit-penyakit kronik itu akan menjadi agak serius lah. Ya. Jadi ramai orang akan pergi ke fasiliti kesihatan. Ya, ditambah pula dengan ancaman COVID yang baru ni, jadi di faktor-faktornya akan menyebabkan kesesakan pada fasiliti kesihatan di mana sahaja ya. Yang kedua, ini yang kadang-kadang kita orang tak ambil hirau ya, bahawa kalau keadaan panas ni sebenarnya dia mengganggu emosi tu dari segi satu kekeliruan, dia punya pemikirannya, ada kesabarannya tidak ada, jadi cepat marah. Kalau tambah dengan keadaan jam atau keadaan yang sesak ataupun di mall atau di pasar dan sebagainya. Jadi
bukan perkara yang biasa ya, tetapi disebabkan oleh tambahan faktor-faktor tersebut ya. Jadi kita mesti faham dan menanganinya dengan betul. Kalau tidak stres ya, stres kerana haba dan juga stres kerana keadaan persekitaran yang agak menyusahkanlah ya saya. Apa langkah yang paling mudah untuk kita fahami dan juga untuk kita ambil tindakan? Kerana kadang-kadang kita rasa, oh cuaca panas biasalah. Tapi dalam masa yang sama dengan aspek kesedaran yang ada pada hari ini, apa antara tips ataupun perkara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan risiko yang lebih besar, khususnya dalam faktor kesihatan? Ya, pertama kalau orang yang berisiko yang saya sebutkan tadi, jadi kalau tidak perlu kita keluar di dalam cuaca panas ni tak perlulah. Jadi kita duduk di rumah ataupun duduk di tempat yang sejuk atau duduk di tempat yang ada teduhan ya. Tapi sekiranya kita terpaksa keluar ataupun orang bekerja di lapangan dan sebagainya, maka kita ambil protection lah seperti memakai baju yang nipis, memakai topi, bawa payung. Orang katakan biasakan diri supaya kita dapat melindungi daripada panas. Kemudian kita kerap minum air dan orang katakan boleh juga kita membawa untuk membasahkan badan ya, kalau terasa panas sangat ya. Dan sekiranya kita ada simptom tadi, kita tiba-tiba rasa pening atau rasa keliru atau rasa sakit kepala yang kuat, jadi kita cepat-cepat mendapatkan tempat teduhan dan mengambil minuman air dan juga membasahkan badan lah. Ya, jadi itu langkah yang awal sebelum dia melarat ataupun menjadi heat stroke yang mungkin akan merosakkan kesihatan organ-organ kita lah. Ya, saya. Itu perkara mudah yang dapat dilakukan untuk mengelakkan perkara yang lebih berisiko tinggi lagi. Terima kasih Datuk Dr. Zana Arifin Omar kerana sudi bersama kita. Kita bercerita mengenai cuaca panas yang melampau khususnya di 4 buah negeri itu dan bagaimana kita melihat dan juga memahami aspeknya, impaknya kepada kesihatan.